صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah seterusnya kita meriahkan sedikit majlis forum kita pada malam ini dengan sedikit alunan selawat, yakni selawat tafrijiyah. Jadi sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita lakukan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul
di Masjid Nur Islam Kampung Tanaka yang super indah ini, bagi sama-sama kita menjayakan forum Ruqyah Syar'iyah yang bertajuk Ruqyah Syar'iyah versus bomoh atau uskun. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Jadi terima kasih juga kepada pihak penganjur iaitu Ahli Jabatan Kuasa Masjid Nur Islam dengan kerjasama JPKK Kampung Tanaka dan juga dengan kerjasama Ahsaza Official, yakni Perubatan Islam Ruqyah Syar'iyah. Jadi baik tuan-tuan dan puan, sebelum saya mulakan, saya ingin memperkenalkanlah sedikit sebanyak tentang Ahsaza. Jadi Ahsaza Official ini adalah satu organisasi perubatan Islam. Ahsaza ini tuan-tuan dan puan satu perkataan bahasa Arab yang bermaksud pertolongan. Jadi kami Ahsaza Official ini adalah satu organisasi yang membantulah masyarakat-masyarakat yang menghadapi masalah lah, seperti masalah gangguan sihir, gangguan jin dan juga hasad ain. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi sebelum saya memulakan forum pada malam ini, eloklah terlebih dahulu saya memperkenalkan ahli panel kita pada malam ini. Baik, jadi saya mulakan dengan diri saya terlebih dahulu. Selaku moderator pada malam ini, saya Ustaz Syafiq, salah seorang pengamal perubatan Ruqyah Syar'iyah di bawah bimbingan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salihin. Baik, seterusnya ahli panel pertama kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salihin bin Zamri, berasal pada Hutan Langka lah, rumah depan Suriaka. Okey. Jadi beliau merupakan imam Masjid Bandar Permaisuri di Sitiu lah, dan juga merupakan ketua perawat di Ahsaza Official lah, perubatan Ruqyah Syar'iyah. Baik, dan juga untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, beliau Ustaz Ahmad Salihin mempunyai tauliah lah dalam bidang perubatan Islam, iaitu tauliah SKM 3 dan juga TKM 4 di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Okey, baik. Seterusnya saya memperkenalkan ahli panel yang kedua, iaitu Al-Fadhil Ustaz Jalaluddin Al-Fahmi, berasal daripada Mane dan merupakan imam Masjid Sungai Tok Setiu, dan juga merupakan perawat di bawah bimbingan Ustaz Ahmad Salihin. Beliau juga mempunyai tauliah dalam bidang perubatan Islam, iaitu SKM 3 di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita akan teruskanlah forum kita pada malam ini dengan mendengar ulasan daripada kedua-dua panel kita tentang tajuk kita, iaitu perubatan Ruqyah Syar'iyah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan buat 3 pusingan, iaitu kita akan ajukan 3 sesi soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salihin dan juga 3 sesi pertanyaan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Jalaluddin. Baik, jadi solat Isyak lewat sikit malam ni, tak apa sebab kita buat majlis ilmu. Jadi insya-Allah moga diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tanpa melengahkan masa, dengan ini saya akan teruskanlah kepada sesi pertanyaan, iaitu yang pertama saya akan tujukan kepada ahli panel yang pertama kita, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salihin. Jadi soalannya berbunyi, apakah perbezaan di antara perubatan Islam Ruqyah Syar'iyah dengan perubatan yang kita dengarlah bomoh ataupun yang kita tahulah batil lah, dan apa pula yang dimaksudkan dengan uskun, iaitu tajuk kita tadi Ruqyah Syar'iyah berlawan dengan bomoh ataupun uskun versus bomoh ataupun uskun. Jadi dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salihin untuk meneruskan forum kita pada malam ini. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syafiq selaku moderator pada malam ini yang berusaha
Panel yang kedua Ustaz Jalaluddin Al-Fahmi daripada Sungatong, ini Masjid Sungatong Al-Ridwan nama dia. Dan juga selaku pihak penganjur pada malam ini Masjid Nurul Islam Kampung Tanaga dan seluruhlah muslimin-muslimat yang hadir pada malam ini. Pada malam ni forum ni last minute dibuat, baru picture semalam tu pun lepas isyak semalam buat jugalah walaupun last minute sebab tak ada masa dah. Minggu depan pergi Syahadah, lepas tu KL, lepas tu Kuartal, lepas tu banyak lagi tempat lain jemputan. Jadi banyak tu jemputan di luar negeri Terengganu. Tokelah kampung sendiri dak buat, kita buat jugalah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kali bila kita dengar bila sakit dalam kepala otak kita ni, pertama adalah hospital lah, doktor. Bila kita pergi kepada doktor tak dapat scan penyakit, tak tahu penyakit apa. Klinik tak tahu sok-sok ke, hospital pun tak dapat scan penyakit, tapi dia sakit. Kemudian dalam kepala otak kita pergi yang kedua, iaitu bomo. Kalau dia Islamik sikit, dia akan cari ustaz-ustaz lah. Tapi ada jenis ustaz zaman sekarang yang menipu juga dalam perubatan, yang tidak bertauliah, yang tidak menggunakan jampi-jampi ataupun perawatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan oleh alim ulama. Jadi soalan moderator tadi, gapo dia beza perubatan Islam, ruqyah syar'iyyah dengan perubatan bomoh, hak batil ataupun gelar uskun? Saya perkenalkan dulu perubatan Islam, ruqyah syar'iyyah. Ruqyah bahasa Arab, bahasa Melayu maksud dia jampi. Dalam bahasa moden dipanggil doa. Syar'iyyah, jampi-jampi ataupun doa yang kita ambil daripada jalan syar'i. Gapo dia jalan syar'i? Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan yang diajarkan oleh alim ulama yang mahir dalam bidang perubatan Islam. Jadi itu makna ruqyah syar'iyyah, iaitu doa-doa yang kita baca minta kepada Allah perlindungan dan juga kesembuhan dengan kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa syifa ataupun jampi-jampi ayat-ayat yang kita faham makna dan tidak menyalahi syariat Allah. Contoh, kita nak masuk tanda, kita ada doa orang, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itulah ruqyah. Kita telah baca doa, moga Allah lindung kita daripada syaitan jatuh dan juga tina. Itu ruqyah dah. Sebenarnya setiap dalam kehidupan kita, setiap bangun tidur sampai tidur, kita telah pun mengamalkan ruqyah, yakni jampi-jampi doa-doa yang diajar oleh Al-Quran dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagu mana kita nak beza bila kita pergi berubat, kita dengar dia baca Quran, macam Quran, tapi ada campur aduk bahasa-bahasa yang kita tak dapat faham. Sementara dia baca Quran, sementara dia baca lain. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pernah terjadi di apa? Kita bagi tahu direct to the point. Ada seorang budak, dia mari di masjid Bandar Permaisuri, ngamuk dia. Budak tu dah japak. Wak mari kata anak dia ni demam panah. Bila demam panah, kata tak bawa pergi hospital ke? Dia kata tak boleh bawa pergi hospital ni, takut anak jadi lembab, benuk. Hamba kata, siapa pula kata? Dia kata, ada tu bomoh, tu bidar kata gitu. Bapa jadi benuk, pergi hospital, tak pergi lagi. Dia kata ada gangguan jin. Kita pun ruqyah. Ruqyah semua tidak ada gangguan jin. Kita pun buka baju budak tu, bersilang tali kuning. Sini silas, kaki gulung. Kita pun kerak sebab tali tu tak ada manfaat apa pun. Dok haram pakai. Akan tetapi bila kita iktikad benda tu boleh melindungi, benda tu boleh menyembuhkan, ada selain daripada Allah yang boleh melindungi, boleh menyembuhkan, haram hukum dia.
Dalam masa yang sama kita tahu Allah Tuhan kita, tidak syirik lagi. Tapi dalam masa yang sama ada juga benda lain yang terbukti tidak boleh memberi mudarat, manfaat sekalipun, tapi kita guna pakai, haram hukumnya. Maka kita dengar cakap sehinggalah anak tersebut demam panas semakin teruk. Bila kita bagi tahu, jelaskan dengan baik, lalu petai tu juga dia kita mudah betul, esok sembuh anak dia, maka ubah hospital. Jadi tuan pada rahmatullah Allah, lagu mana nak beza ni? Kadang dia baca Quran, kadang dia jumping dengan benda lain, kadang dia campur. Contoh, kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Hei, seteruku sikit-sikit lah. Bila dia tua nampak rima mari, nak tidur tak boleh, makan tak selera, jadi takut, jadi sedih, jadi kena ada orang teman semua. Rupa-rupanya bila kita cek, bila rukyah bergegar badan, tanya amalan ada amal ke apa ni? Untuk elok seteru, supaya orang mari kuku dia ni dia boleh gocok, orang tak nampak dia dan sebagainya. Dia mencampur aduk Al-Quran dengan ayat-ayat yang tidak sesuai, yakni menambah Al-Quran tersebut, menambah ayat. Kun fayakun, surah Yasin kan? Dia ubah jadi kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Hei, seteruku sikit-sikit. Ini tidak boleh, diharamkan hukum dia. Rujuknya kita ada Hamalatul Quran karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini ramai-ramai. Begitu juga dengan ilmu syarat tubuh. Bila kecil hospital tak ada penyakit, rupa-rupanya bila kita cek dengan rukyah, ada ilmu syarat tubuh diamalkan oleh orang tua zaman dulu. Bukan nak salah ke zaman dulu, mereka tidak tahu kerana tidak ada orang yang menyampaikan kepada mereka ilmu ini. Jadi secara mudah kita nak beza antara perubatan ini syar'i ataupun tidak, ada 3 perkara. Pertama, bacaan. Yang kedua, kaedah. Yang ketiga, bahan yang dia guna. 3 ni kita kena teliti. Pertama, bacaan apa dia baca. Jangan kita pergi berubat, dia baca ke anak kita, kita tak dengar apa dia baca, tekumak kami. Tak. Perubatan Islam mesti kuat baca dan kita dengar jelas. Kalau ayat Al-Quran, Al-Quran. Kalau doa, kalau jampi, kalau muasa hutan balik ke hutan, laut balik ke laut, tanah balik ke tanah, sungai balik ke sungai, boleh ke tak? Boleh. Sebab apa? Kita faham dan tidak menyalahi syariat lagi. Kita faham dah tu, tak ada masalah. Jadi tuan-puan, pertama bacaan mesti jelas dia baca. Dan Al-Quran tidak boleh dicampur aduk, tak boleh. Ya, Al-Quran dengan niat untuk penyembuhan dan juga perlindungan daripada Allah, guna ayat Al-Quran tersebut. Jadi bila kita nak dapatkan rawatan, pertama kita kena dengar bacaan dia, jelas ataupun tidak. Ada campur aduk dengan benda lain ataupun tidak. Contohnya benda kita tak faham, dia baca kepada anak kita. Contoh bacaan Pukau. Wa ma yatalatta wallahu yusirun nabikum. Aku alif kau ba. Dia jadi bingung budak. Apa main game dah? Dia tak main game, jadi sembuh dia. Bisa tu buah tu. Tapi kita faham bahasa dia tak faham. Dalam masa yang sama dia menggunakan ilmu sihir, dipanggil ilmu sihir putih. Dia guna sihir, ilmu sihir untuk tujuan kebaikan. Dia ada 2. Guna ilmu sihir untuk tujuan kejahatan. Sihir hitam dipanggil. Ini ilmu sihir putih, guna ilmu sihir untuk tujuan baik. Apa hukum? Dua-dua haram, dua-dua syirik. Tidak boleh. Sebab apa sihir? Contoh nak jadi kaya, gini apa bank kaya, tapi jalan hak salah. Begitu juga nak sembuh, nak anak dengar kata, gitu jalan bomoh, yakni sihir. Salah. Tidak boleh. Maka pertama kita kena cek bacaan dia, jelas atau tidak, kita faham ke tak? Kena dengar bacaan. Sebab dia nak baca ke anak kita, dia nak baca ke bini kita, dia nak baca ke saudara mara kita, dia nak baca ke kita. Begitu juga bacaan dalam air, kita kena dengar dia baca ke apa. Tidak boleh. Mesti jelas. Etika perubatan Islam mesti dengar bacaan tersebut, jelas. Tidak ada benda-benda yang diragui, tidak boleh. Itu pertama. Yang kedua, kaedah.
Kaedah mesti berdiri di atas jalan syariat. Contohnya seringkali kita dengar kita sakit. Dia pun pinjam pada anak kita, pada suami kita nak masuk jin. Dia pun masuk jin lain nak tanya pasal penyakit kita. Dia panggil teknik mediumisasi. Memindah ke jin ke tubuh orang lain ataupun masuk jin lain ke dalam tubuh perantara untuk tilik orang ni sakit gapo, sebab apa ganggu dia. Ini kaedah haram. Sebab apa? Kita disyariatkan agar berupa orang yang masuk jin supaya sedar warah balik. Bukan orang yang sedar molek, kita pergi masuk jin jadi dok warah dia, hilang akal. Supaya juga dengan hukum Arab. Haram minum arak kerana mabuk, tak boleh. Tak mabuk pun haram juga sebab hukum dah keluar kan. Sebab konform mudarat dah. Supaya apa? Jaga kewarasan akal. Tiba-tiba kita pergi berubah. Demo tu nampak pakai jubah, pakai sebab. Dia pun tarik jin lain masuk dalam badan orang lain nak tanya pasal penyakit kita. Hak mutah orang lain. Hak sakit orang lain tak mutah. Jadi nak berubah siapa pernah? Ataupun kita pergi berubah, tu bomo tu dia pergi jadi babak. Mana ada perubatan Islam tu bomo jadi tak sedar. Jadi tu bomo tu kena rawat, bukan orang yang pergi nak rawat. Jangan berubah dengan tu bomo gini, confirm dah dia guna jin. Tak boleh. Jadi kaedah mesti berdiri di atas jalan syariat. Contoh kaedah yang diperbolehkan, kaedah tepuk boleh. Ada dalil. Tiup boleh. Letak tangan tempat sakit boleh. Tekan boleh. Ini ada dalil belakang. Ada pun nak tekan, nak tepuk boleh, tapi bukan di kemaluan. Ada setengah ustaz banyak kes jadi kes rogu, kes apa. Sebab berubah berduaan. Tidak boleh berduaan. Kaedah dia mesti ada mahram. Perawat pula mesti ada pembantu. Kalau puan ada pembantu puan. Kalau perawat, kalau pesakit lelaki ada pembantu lelaki. Padahal ada keluarga dia mesti kena tengok. Yang berlaku kan, berduaan dengan pesakit. Tiba-tiba perawat katakan nak buat jin kena buka tudung. Dia rawat, cabut tudung. Dia cabut tudung pesakit tu. Puan. Bapa cabut tudung, simbolik buat jin. Tidak boleh. Kaedah tu langgar syariat. Sebab syariat suruh tutup aurat tu boleh. Ini langgar syariat. Ini benda. Waktu kita pergi berubah pula kena tengok pula orang berubah pun pakai luar pendek. Tu ayah lah. Orang berubah okok depan kita. Kalau ia isak okok pun nusuk lah. Ni depan kita. Ini nak ambil jin kena nak mari jin. Jadi kena tengok etika dia, akhlak dia. Kena perhati siapa nak rawat. Kaedah mesti tepat. Kaedah. Pertama baca ayat tadi. Yang kedua kaedah dia mesti berdiri atas jalan syariat. Walaupun dia kata ada kes, dia kata ke suami tu, jin tu duduk di kemaluan isteri. Jadi saya kena pergi kemaluan isteri apa? Abang izin, kau kena dapat izin. Suami geng, tak apa saya izin. Darurat kan? Supaya beranak peta dia kata darurat. Itulah inilah dia pun pergi di kemaluan. Suami tengok itu suami yang paling bodoh atas dunia. Sebab apa? Membenar ke tu bomo tu pegas. Itu bukan nak keluar jin, itu jin sedang merasuk perawat tersebut. Tak kira dia pakai jubah ke kapiah, tak boleh apa. Menyalahi syariat. Walaupun kita pakai sarung tangan sekalipun letak belakang, rasa lagi lembut kulit wanita, tak boleh letak. Tunjuk ya, baca. Sebab apa? Sebab perawat hanya berdoa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberi kesan, bukan perawat yang memberi bekah atau kesan. Jadi kaedah mesti ikut syariat. Tidak boleh menyalahi syariat. Ada kes berlaku masuk surat khabar. Bila nak merawat, tu orang tu katakan kena pecat luar. Ni juga pecat luar. Tu bomo pula kerasukan jin diragu. Biasanya berlaku masa surat khabar. Tuan pada rahmati Allah berlaku juga nama perubatan Islam. Sebab lah ni tak ada akta lagi. 2024 akan ada akta dibuat kuasa kan. Hak mana merawat mengaku perubatan Islam bercanggah syariat boleh denda sampai 30,000.
2024 tunggu 2 tahun ni. Lah ni pun nak tengah penguat kuasa. Kami semua ada CJ, yang risau. Kita ada CJ bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran dan kita telah dinilai. Dan kita ada buku rujukan kita mengaji bukan ambil alam mimpi. Kalau Tok Bomo ni dia boleh dalam mimpi. Hak boleh dalam mimpi setiap minggu ada. Budak-budak kecil basuh berok tak reti lagi. Cuci nadi, kecing pun tak cuci. Tiba-tiba ayah dia keling anak dia ni boleh kelebihan. Sebab apa? Boleh nampak jin, boleh tarik penyakit. Tu bukan kelebihan, dia boleh dalam mimpi biasanya. Itu gangguan. Tak percaya. Jenis-jenis budak orang nampak, jenis-jenis boleh berubah orang. Ayah dia kata anak gua, "Kau mari kampung, hamba boleh bukti malam ni lalu depan sini kalau ada." Ada jin dalam badan budak. Hamba boleh buktikan. Bukan kecek saja sebab alim ulama dah garis dalam kitab tersebut. Dan kita telah buktikan banyak tempat. Budak orang nampak, budak boleh tarik. Dia main tarik insah ini. Itu tidak. Itu bukan kelebihan, itu gangguan. Saya boleh buktikan. Wak mari budak. Wak mari sini. Kita boleh buktikan. Tuan Pai dirahmati Allah. Setiap minggu lahir bomoh-bomoh batin yang ambil ilmu melalui mimpi. Jin tu memperdayakan dia. Setara Nabi Muhammad pun Allah turun kitab Al-Quran rujukan. Setara Nabi Muhammad pun Allah turun guru kepada dia, iaitu malaikat Jibril alaihissalam ngajar Al-Quran kepada Nabi, beri wahyu, tunjuk apa yang perlu dibuat. Maka dalam kehidupan kita sunnatullah kena ada guru, kena berkitab yang sahih. Kita ada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah 4, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas. 4 ni rujukan kita. Tidak boleh ambil ilmu melalui mimpi, tidak boleh. Dia ilmu tak sahih malu maudud wa la yuqbalu minhu, kata Rasulullah. Ketahuilah amal tanpa ilmu, tanpa belajar, dianya tertolak dan tidak diterima. Hadis sahih. Tuan-tuan dirahmati Allah, tu yang kedua, kaedah tadi. Tuan-tuan, kaedah mesti berdiri atas jalan syariat. Yang ketiga, kita kena nak beza perubatan Islam hak sahih dengan hak batil ni. Yang ketiga adalah bahan dia guna. Pertama apa tadi? Bacaan. Yang kedua kaedah. Yang ketiga bahan. Bahan yang dia guna tu pasti ke bahan yang suci, bukan najis. Contohnya kita pergi ke Tok Bomo, anak kita naik kayak. Tok Bomo tu kata kalau nak sembuh boleh. Dia ambil mandi air tapak kaki babi, dia kata. Ini pernah berlaku. Air tapak kaki babi. Tu apa yang tinggi? Babi tu dah lah harga kita satu benda berkaitan dengan dia sekalipun. Ambil air tapak kaki babi, tujuan berubah, dia kata tak apa. Kalau dah telah disahihkan oleh doktor pakar, ianya memang ubah, tak apa. Tidak ada kesahihan perkara tersebut. Kalau kita buat habis kita, tidak boleh. Itu hanya sangka semata-mata, dan kaedah ataupun bahan yang najis tidak boleh. Maka kita kena tengok bahan itu najis atau tidak. Kalau tidak, kena tengok pula sesuai dengan kita ataupun tidak, disunnah ke ataupun tidak, kajian mana. Contoh, dalam perubatan paling suruh mandi air daun bidara. Boleh? Boleh. Kerana apa? Dalam kajian saintifik, air bidara antibakteria, menghilangkan bakteria. Yang kedua, dari segi perubatan Islam, dia menghilangkan pengaruh jin. Tafsir Ibnu Katsir dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Boleh menggunakan 7 lah ataupun 21 lah daun bidara, ditumbuk halu, kemudian dicampur dalam air, diucap, dibacakan ayat kursi, kemudian dimandikan. Tafsir Ibnu Katsir ayat surah Al-Baqarah ayat 102. Boleh. Itu ada sandaran dia, maka tidak mengapa. Bahan itu ada manfaat, tidak najis, dan berkaitan dengan penyakit seperti kasturi, bidara, minyak zaitun, madu, susu segar, ini dibolehkan. Maka tak ada masalah. Macam air tapak kaki babi tidak boleh. Ataupun dia biasa mak kepada kita, mu pegang batu ni jaga molek. Dia kata, ini ada khadar bersamamu. Tak ada benda lain, dah khadar, memang jin lah. Tipu daya dia. Mu pegang molek, ambil ini, ni. Pegang baik-baik, jangan masuk tandas. Maka mu anggap ni akan melindungimu. Habis akidah kita. Anggap batu tu melindungi kita. Habis.
Hamba pernah merawat batu tu letak atas tangan, baca ayat kursi, musul batu tu. Panas serot. Lepas tu ada orang kerasukan ahli keluarga, sako. Kita pun ambil batu tu, minta izin nak pecah, ambil toko, baca Al-Falaq anak, tong katok mutuh lalu. Ia ada kaitan dengan barang yang tersebut. Kharam jin tadi. Maka bahan tu tidak ada kaitan dengan jin lah. Tidak ada unsur kaitan dengan jin. Bahan yang baik, yang suci, yang berkaitan sesuai bermanfaat kepada penyakit kita, maka tidak mengapa. Maka kita nak beza antara perubatan batin dengan perubatan Islam ini tiga kita lihat tadi bacaan. Kaedah bahan mesti sesuai dengan penyakit dan juga berdiri di atas garis panduan syar'i. Dan yang terakhir pada soalan pertama panjang pula uskun. Uskun ni gini tuan-tuan. Asal daripada perkataan ustaz, kun tu dukun. Uskun ustaz dukun. Dia baca Quran, tapi dia azimat kau kata. Dia campur aduk perubatan Islam dengan perubatan batin. Campur aduk. Baca Quran kaedah dak kena uskun. Baca Quran kaedah okey, nampak. Tapi bahar diguna tu dia nanti babi suruh buat mandi. Ada boleh. Tiga ni tak sesuai. Tak berdiri atas jalan syariat. Tak boleh. Dia campur aduk perubatan Islam dengan perubatan batin. Ini tidak boleh. Uskon ni dia nampak pakai jubah. Lepas tu baca Al-Quran tak okey. Ngaruk sekali tambah-tambah. Kita ingat dia kata dia ustaz. Dia kata dia tu imam. Tapi baca Quran pun ngaruk. Tak teratur sekali. Lepas tu diragui perubatan dia. Macam pelik sikit. Tak ada sandaran. Tak tahu ambil mana amalan. Dia bagi amalan pelik-pelik yang kita tak faham. Bagi tulisan pelik yang kita tak faham. Tulisan tersebut tapar di rumah. Gantung sini, gantung di perut. Supaya cepat beranak dan sebagainya. Apa ustaz? Itulah uskun. Ini kena hati-hati juga. Mila dengan tiga tadi. Bacaan, kaedah, bahan. InsyaAllah. Jadi itulah untuk pusing yang pertama. Setakat itu dulu. Kembali kepada moderator sebenarnya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salihin atas jawapan yang sungguh menarik sebentar tadi. Jadi sama-sama dan tuan-tuan, malam ini kita dapat mengetahui perbezaan di antara rawatan yang sahih dan juga rawatan yang batil. Jadi sama-sama kita menjaga akidah kita, menjaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada terjebak dengan rawatan yang batil. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tadi Ustaz Ahmad Salihin ada sebut tentang uskun, di mana dia merawat menggunakan ayat Al-Quran tetapi memberikan azimat kepada pesakit. Jadi di sini suka saya ingin bertanya kepada ahli panel yang kedua kita. Soalannya berbunyi, apakah contoh azimat yang diharamkan tetapi masih ramai yang menggunakannya dan tidak tahu bahawasanya azimat tersebut haram di sisi agama kita. Baik, jadi saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Jalaluddin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator Ustaz Syafiq. Yang berbahagia, yang dimuliakan Ustaz Ahmad Salihin bin Zamri selaku Ketua Perawat As-Sazar, dan saya sendiri merupakan di antara pengamal perubatan As-Sazar, di bawah As-Sazar. Jadi alhamdulillah, muslimin muslimat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang diajukan kepada saya berkenaan dengan azimat. Azimat sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, sesungguhnya jampi-jampi azimat dan takal itu adalah satu perbuatan syirik.
Jadi kita sebagai orang Islam memang tak dapat tidak pada zaman dahulu ada mengamalkan ataupun ada kita simpan satu-satu benda di dalam rumah ataupun satu benda yang kita simpan di dalam beg duit, poket kita. Kebiasaannya digunakan kalau contoh di luar, di kedai, biasa dia guna untuk tujuan sebagai pelaris perniagaan. Ini di antara perkara-perkara yang kadang kita sebagai masyarakat awam tak nampak. Rasa benda tu boleh digunakan. Sebab apa? Ayat Quran kita kata. Kita tahu mana ayat Quran? Kita tak tahu itu bukan ayat Quran. Bahkan sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Ahmad Salihin tadi, Al-Quran tapi dicampur adukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contoh macam tadilah kun fayakun. Ayat dia kun fayakun, ayat Quran tapi dicampur adukkan dengan satu-satu benda hak lain, maka dia bukan lagi menjadi ayat Al-Quran, dia telah menjadi azimah. Maka hukum menggunakan azimat sebagaimana yang disebut juga oleh Murabi tadi, ada dua. Yang pertama haram dan yang kedua na'udzubillah jatuh syirik hukum dia. Kapi kita underspot, tak cakap banyak. Kapi dengan berdosa besar kita. Haram hukum dia iaitu yang pertama kita menggunakan satu-satu azimat, akan tetapi kita masih lagi percaya bahawa Allah yang menjadikan satu-satu perkara tersebut. Contoh kesembuhan. Kita kesembuhan milik Allah kita kata. Tapi masih lagi memakai azimat. Itu hukum dia haram. Dan yang kedua memang rasa tak ada percaya ke Tuhan. Pakai seluruh kepada benda itu tu. Pakai seluruh kepada azimat takkan. Pakai contoh macam tadi, bagi ke anak pakai. Tok Bomo punya pasal. Tok Bomo punya pasal bagi pakai kepada anak-anak. Ataupun contoh sipang tali pusat. Menyimpan tali pusat. 2, 3, 4 keturunan sipang tali pusat. Cek masalah macam mana ni tetap nari ni ruqyah. Ruqyah mok, ruqyah ayah, tok nenek, rumah habis dah. Ruqyah belaka dah dengan ustaz-ustaz sekali kita ruqyah. Rupa-rupanya tanya last sekali ada sipang tali pusat. Maka kita suruh buah tali pusat tu dan kita ruqyah lepas tu alhamdulillah. Mana kata anak dia tak menangis dah lepas daripada itu. Ini di antara perkara-perkara yang masyarakat kita masih lagi mengamalkan benda-benda ini. Antara azimat yang kita guna juga kalau di kedai biasa kita guna pelaris sebagai pelaris perniagaan. Di antaranya ibu duit. Kita bawa ada dalam kereta nak mari tadi, tapi tak teringat, malah dah nak ambil. Ada dalam kereta bawa siap, mana kata semangat, semangat mari sini kampung utang aku. Kita orang Terengganu, bukan orang sini, orang Terengganu. Orang Kuala Terengganu, tapi bertukar di Sungai Tok. Ibu duit kita ada bawa contoh, tapi tak ni nak tunjuk. Dia besar lebih kurang besar ni. Bola dia lebih kurang besar ni ibu duit. Dia ada gambar, dia punya gambar gambar orang tua hak pegang tongkat. Gambar orang tua hak pegang tongkat. Memang ibu duit sungguhlah. Dia tanya ambil mana, ambil siang. Ambil belah ni lah, ambil belah dalam. Dia buat balik, letak dalam syarat dia, letak dalam laci. Jangan buka laci tu. Kalau buka habis dulu. Habis power dia. Jadi dia tak bukalah, duduk dalam tu sampai bila-bila. Alhamdulillah, dia kata perniagaan saya lagi. Tengok main tu kan. Alhamdulillah perniagaan saya lagi. Itu di antara perkara yang mana digunakan. Antara pelaris lagi juga biasa dijumpa di kedai segitiga.
segitiga bermuda. Dia buatlah Allah Muhammad, betul letak nama sekali lagi. Lepas tu ada ayat Quran yang berkait dengan itulah sebagai tujuan pelari. Mengamalkan ayat Quran tak ada masalah. Kita nak amalan, tapi hakikatnya akhirnya kita buat sebagai benda tu bukan sebagai amalan, tapi sebagai pelaris perniagaan semata-mata, percaya kepada binatang tu. Maka itulah yang menjadi satu kesalahan. Di antaranya lagi sebagaimana juga yang disebut oleh Ustaz Ahmad Saleh ni tadi, percaya ke batu. Percaya ke batu. Batu kita percaya. Allahu Rabbi. Baiklah kau mata pada sedap lagi. Jenis percaya ke batu, jenis percaya ke cicing-cicing takar. Learning hok moden. Azimat yang moden learning. Dijual di dalam Facebook, dalam mana panggil? Shopee, Shopee, Lazada. Jual gelang. Jual gelang. Kita sebut sebagai, orang tu sebut sebagai tarung. Tarung. Sebut lalu mudah lama dah nak sebut. Ni kali pertama dapat lahir dengan Murabi. Alhamdulillah ada peluang. Tarung di antaranya dia buat sebagai untuk buang energi negatif, dia kata. Untuk buang energi negatif. Maka di sini sudah menunjukkan bahawa di mana Tuhan kita. Tak ada Tuhan dah. Habis artis, habis. Bukan setakat artis, ustaz pun ustazah pakat promo. Allahu Rabbi ya karim. Gunalah tarung, nescaya anda sihat. Allahu Rabbi ya karim. Guna tarung, nescaya anda sihat. Pakai gelang sihat. Allah pada ni nak menyopong. Jadi kita ini begini pun kalau ngajar kuliah. Kita kuliah biasa, kuliah maghrib. Jangan forum perdana ni. Kali tambah forum perdana. Kalau kuliah maghrib dengan mocik-mocik dah apa nak jumpa serana. Tak ada masalah. Tapi bila lah ini kena jaga mulut lah sikit. Tapi hakikatnya gitulah kita masyarakat memang suka kepada benda-benda yang nampak luar biasa. Suka kepada satu-satu benda yang nampak luar biasa, memang suka sangat-sangat. Di antaranya lagi sebagai orang panggil sihir putih yang digunakan juga antaranya minyak. Minyak wangi kasturi. Tapi diletakkan unsur-unsur yang tidak sepatutnya di dalam minyak wangi kasturi. Dan antaranya lagi diletakkan juga minyak cenuai. Lepas tu dalam tu ada macam-macam lah. Ada rambut buniang lah, itulah, inilah yang diletak. Bukan ada, masih ada lagi di center saya. Mari Tok Bomo punya bahasa. Tok Bomo yang bertaubat, alhamdulillah insah. Ada lagi rambut buniang. Sebab stoko bapa usung. Hak dia buat bomo dulu. Digunakan sebagai tangkal azimat untuk dia buat orang ni supaya jadi sayang kepada suami, sayang kepada isteri, pengikat kasih sayang. Pengikat kasih sayang, pengikat itulah, pengikat inilah Allahu Rabbi. Jadi itulah di antara perkara-perkara yang kita kena jaga insya-Allah. 10 minit sebenarnya beri masa, tapi dah Murabi ambil masa, jadi kita kena pendek masa kita kan. Sedih bila nak orang. Kita pun nak dengar hak dia je penuh. Kita ni sekadar selingan semata-mata insya-Allah. Allah A'lam. Kita teruskan kepada sesi yang kedua. Alhamdulillah, terima kasih kepada panel kedua kita Ustaz Jalaluddin atas jawapan simultan tadi berkenaan dengan azimat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, balik lagi boleh berkacik lah. Aku ada sipir dekat rumah kau. Hak mana memang jelas dah dia tahu dia sipir tu. Ada setengah masyarakat tu rasa saya nak lepas sebab lama dah dia sipir. Terutamanya kalau pelari tu lah. Lagi-lagi bila penegakan dia laku tu, jadi bila Ustaz Jalaluddin kita kata saya nak lepas kan, takut tak laku lepas ni. Jadi terdapat rezeki itu milik Allah. Jadi rezeki Allah ni takkan salah alamat. Kita ada azimat kau, tak ada azimat kau. Kalau dia rezeki kita sekarang
setara tu Allah bagi. Jadi kita kena bersyukurlah dan selalu beringatlah, jangan kita gunakan cara salah untuk kita dapatkan sesuatu nikmat. Okey, baik. Jadi tanpa melengahkan masa, kita pergilah kepada soalan yang seterusnya, yang ditujukan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salihin lah. Soalannya berbunyi, apakah itu penyakit ain dan bagaimana? Terima kasih kepada Ustaz Syafiq, Ustaz Jalan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah buku 9. Saya ringkaskan. Penyakit ain ini tidak popular sangat di Malaysia. Tetapi baru-baru ni tuan-tuan berasa dah, kalau kenal lah Tuan Haji Azlan, dikenali dengan Abala, ejen harta. Bahasa Melayu maksud dia sebabkan pandangan mata yang disertai dengan jiwa. Dia jadi pisau pandangan tu. Jadi ain ini pandangan mata disertai jiwa. Orang pandai kita tuan-tuan dua perkara je. Pertama, dia suka. Yang kedua, dia benci. Dua tu lah. Dia pandai sama ada dengan jiwa suka ataupun dengan jiwa benci. Kalau dia pandai dengan jiwa suka, yakni kagum. Oh, comel. Oh, besarnya rumah. Comelnya katamu. Oh, comelnya anakmu. Dia pandai dengan mata disertai dengan jiwa kagum. Tubik pula dengan perkataan comelnya, besarnya, hebatnya, kagumnya, ajaibnya, bangga aku denganmu. Tanpa menyebut zikir kepada Allah, tak lapik zikir. Seperti Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, la hawla wa la quwata illa billah, maka terkena nyakit ain. Kerana apa? Kerana bila kita pandai dengan jiwa, jiwa ni sesuatu ruh yang hebat, diterjemuh dengan perkataan comel demo orang ni. Comel tu pengaruh dia keluar, dia benda tak nampak, dia akan melekat kepada orang tu. Comel tu tidak dikembalikan kepada Allah. Sebab tu orang puji kita kena sebut Alhamdulillah. Kembali, comel tu milik Allah. Allah berikan aku syukur pada Allah. Tuan-tuan, sore tak apa lagi, kau ramai orang comel sama ada dengan mulut ataupun perkataan. Sebab lah ni orang boleh main FB, Telegram, TikTok, IG dan sebagainya. Dia boleh komen. Sebab dia tengok dengan mata, dia komen dengan tulisan. Kena juga. Sebab dia keluar melalui jiwa, diterjemuh melalui perkataan ataupun penulisan. Itulah penyakit ain nama dia. Kalau dia kagum, kau ramai orang wi. Orang tak sebut zikir, puji dia kena 40 orang, dia mari berat atas belakang. Lepas tu dia mari dada debar, dub, apa debar ni? Jadi tak sedap. Ini disebut dalam kitab Al-Hasab karangan Syekh Dr. Said Ahmad Abdul Syekh di Mesir. Dan disebut juga dalam kitab Al-Ain, kupasan daripada Syekh Abu Barwa Usama Yasin Al-Ma'ani, seorang syekh daripada Jordan. Dia mari debar, dub, tapi tak tahu sebab apa. Yang ketiga, dia mari peluh tangan kaki. Untuk alaikum pun peluh. Lepas tu dia mari tak selera makan. Kemudian dia mari kohor berat, tak boleh nak tidur malam kerana gelisah. Tak tahu gelisah sebab apa. Ini kena dah penyakit ain. Teruk lagi, dia mari sesak nafas. Gipita, tak ada penyakit jantung. Supaya belah, tak ada penyakit jantung. Dia cek 5 orang pakar. Dia orang kaya. Cek 5 orang pakar, doktor pakar. Tak ada. Tak disahkan penyakit jantung. Ambo tanya, isap apa? Dah, orang itu isap apa? Tak ada penyakit jantung. Tu. Penyakit ain. Yang kedua, tadi orang tengok kita dengan perasaan benci. Benci aku nak ni. Dia benci. Dia tengok ke apa? Dia tengok nikmat. Kita beli kereta baru, parking tepi kereta dia. Orang tengok, kalau dia suka, okey lagi. Hak benci ni bahaya, dipanggil hasad. Pandangan jahat. Naten ni agak parking kereta. Oh, mata kereta baru. Dia ni. Dia jadi nak marah. Tapi dia tak marah. Ni jiwa. Dia marah bekok seorang. Lepas tu masuk pula ala jabat. Sangat-sangat pakat puji dia pula kereta baru. Kita dengar, Allah kau barak natan ni. Jadi kau marah kita. Orang dia puji dia, tak puji dah kereta kita. Kereta kita azal lama. Dia azal baru. Kereta baru ada. Rasa
jatuh maruah. Rasa gitu. Rasa nak marah. Tapi dia tak marah, dia bekor. Jadi hasad ni lagu mana? Dia suka kalau kereta saing dia tu accident. Bila accident, pakai muka dia suka. Dia bukan dia suka. Itulah jiwa kotor dipanggil ain hasad. Pandangan jahat. Oh ni bahaya. Dia tak sampai tahap sihir lagi dah. Jadi duk lama duk beci kau lama ke beci orang duk ngopak orang duk mengata apa. Dia mari tak dia tidur malam, dia mari depa, dia mari sedih, hilang selera makan. Tu apa orang ngata kita? Selera duk makan. Duk selera dah. Itulah pengaruh dia. Contoh gini tuan-puan. Orang tak biasa kecek depan ke apa, dia mari depan, dia mari lalu depan, dep. Sebab apa? Mata ni duk tengok ramai. Dia mari ketal lutut, dia mari depan, dia mari nak pital. Sebab apa? Itulah pandangan mata. Lain kalau orang biasa kecek depan, dia ada amalan dia, benteng diri, kita rasa debat dah, biasa dah. Itu lain. Jadi tuan-puan, sebab apa? Bila orang kecek ceramah-ceramah, biasa ceramah pah lah, dia jadi kan dia ceramah sungguh. Orang pun dengar hebat dengan tajuk. Lepas tu ada orang takbir. Takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Apa takbir? Mengelakkan pengaruh ain daripada orang ramai kepada penceramah tersebut. Ada dalil dia. Sebab tu bila orang ngata kita jangan ngata balik. Kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca 3 kul. Amalan dia baca 3 kul. Nak mengelak penyakit ni baca 3 kul. 3 kali pagi, petang, malam, lepas solat baca. Dalam surah Al-Falaq ada wa min syarri hasidin idza hasad. Elok daripada orang deki. Dalam An-Nas ada minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Kejahatan daripada keduanya syaitan. Sebab bukan manusia saja boleh wi ain, jin pun boleh wi. Dia tengok dia jatuh cinta, dia tengok dia kagum, dia tengok dia musuh. Kita tak nampak dia nampak kita. Maka sebab tu kena baca semua 3 kul. Itulah penyakit ain. Kena baca lindungi diri. Maka tuan-puan, jangan tunjuk sangat nikmat yang kita ada kepada orang lain. Jangan tunjuk sangat. Sebab ada orang akan tengok orang deki. Ada orang tengok orang kagum, orang duk puji, lupa puji Allah. Maka penyakit tu kena kita. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, antaranya lagi baca doa ni hak Nabi ajar. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimahnya yang sempurna daripada gangguan syaitan, binatang berbisik dan juga pandangan hak jahat. Doa tu nanti ambil dalam grup Telegram, tak apa, Taib Ahsaza Official, masuk grup tu ambil, kita hantar malam ni. Ataupun nanti kita hantar ke grup-grup kampung ke melalui GPKK kan, tengoklah insya-Allah. Jadi itu sajalah. Moga-moga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Masrihin atas jawapan untuk soalan berkenaan penyakit ain sebentar tadi. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskanlah kepada soalan seterusnya sebab kita kekurangan masa. Jadi saya tujukan soalan seterusnya kepada panel yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Jalaluddin. Okey, soalannya berbunyi, bagaimanakah ciri-ciri orang yang terkena sihir? Okey, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Jalaluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator Fadhil Ustaz Ahmad Salihin Zamri. InsyaAllah bila kita bercakap pasal sihir ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka anggapan kita yang pertama sebenarnya itu sihir adalah perkara yang kita tak nampak sebenarnya. Kita memang tak nampak benda-benda yang gaib ni, manusia biasa memang kita tak nampak,
Bahkan orang yang ada kelebihan, yang dikatakan ada kelebihan itu sendiri pun bukanlah merupakan satu kelebihan yang mana yang akan diterangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sani ni. Tapi bila bercakap pasal sihir ini, insya-Allah kita buat secara ringkas. Panjang sebenarnya perbincangan sihir ni. Panjang, kitab pun banyak. Di rumah kita tu kitab banyak tapi tak pernah baca. Kitab banyak tapi tak pernah baca, tak tahu nak baca. Sebulan ni sakit semua kita. Tak tahu buat apa. Sakit malah ada. Sakit badan, tubuh badan, fizikal ada. Mungkin tadi pun meluk sekejap. Sudah dah kena air aku. Hak tengok depan ni makna kata mata ni sudah dah kena air dah. Penyakit air. Jadi lepas ni kena mandi wudu. Kena mandi wudu. Itu di antara cara kaedah untuk merawat penyakit air selain daripada bacaan 3 ku 19 kali sehari. Jadi perkara sihir ni yang pertama yang kita kena tengok jenis penyakit tu. Kita kena kenal pasti dulu adakah itu sihir ataupun tidak, ataupun bukan sihir. Kadang mari nak berubat, Ustaz saya kena sihir. Kita tanya tahu mana? Ada orang royak. Orang royak tu masalah. Dan siapa royak? Tok Bomo ke Ustaz? Ustaz. Ustaz royak kita kena sihir. Gitu. Ada apa kan? Lepas tu kita tanya berkenaan dengan sejarah dia lah. Sejarah sakit dia, apa semua yang berkaitan dengan diri dia. Tanya, rupa-rupanya penyakit ain sahaja, bukan penyakit sihir. Sebab sakit dia hampir sama. Cara sakit dia tu kadang ada simptom dia, contoh macam bermimpi binatang. Mimpi binatang. Mimpi binatang kata dia sihir lagi. Tidak semestinya. Maka kena diagnosis lagi. Kena tengok dulu apa penyakit yang menimpa dia. Bila sudah kena pasti, okey, kena sihir. Okey, tak apa. Kena sihir. Bila dah tahu sihir, maka kita kena tahu pula yang kedua, jenis sihir. Sama ada dia kena sihir dimakan, yang pertama, ataupun yang kedua diminum, ataupun yang ketiga dihidup. Ini disebut sebagai sihir dakhil, sihir dalam. Sihir dalaman iaitu yang mana 3 ni biasanya kalau kena dia akan sakit dari pinggang sampai ke atas. Kebiasaannya. Roliknya dia akan sakit dari pinggang ke atas. Dan paling bila kita tengok kena sihir dimakan, kalau kampung panggil kena satah, santau. Orang KL kena satah, bukan satah orang jual tepi jalan tu. Tu sedap makan. Kena santau. Contoh biasa. Ataupun kena melalui minuman, makanan, minuman, ataupun dia hidup satu-satu benda menyebabkan dia kena penyakit sihir. Biasanya kalau hidu ni melalui wangian, melalui asap. Biasa learning asap rokok pun boleh buat. Sebab tutup bomo biasa tangan mesti ada rokok. Tutup bomo. Bahkan uskung sendiri pun ustaz dukung buat live pun tangan rokok mesti ada. Tidak isap pun tapi ada tangan rokok. Apa tu makanan cing? Tu makanan cing. Jadi jadi masalah bila kena tu Bila dah kena, contoh macam kena pukau. Itu di antara perkara-perkara yang dia kena. Maka masalah pada perut, masalah pada pernafasan, masalah pada hidung, kepala sentiasa berdenyuk-denyuk atas bawah tepi kiri kanan habis muka jadi tak tahu gapo. Tengok muka pun takut. Tengok muka dia pun kita jadi takut. Jadi serung tengok mana muka dia ni lain macam. Tengok mana kata itu di antara penyakit yang menimpa orang yang kena sihir dimakan, diminum dan dihidup kebiasaannya. Lepas tu yang keempat, jenis sihir kita kena tentukan iaitu sama ada dia
kena sihir yang ditanam, biasanya ditanam di depan rumah ataupun di kawasan-kawasan perniagaan ataupun kawasan yang boleh tanam lah. Biasa bawah tanah lah tanam, tak ada tanah atas. Tanam bawah. Ataupun yang disiram ditabur. Disiram ditabur. Biasanya orang guna siram ni minyak ataupun air. Ataupun kalau ditabur ni biasa guna duit shilling, paku, hak jenis-jenis yang tak ada manfaat lah orang panggil ni. Duit shilling pun 5 sen, 10 sen. Tadi pun jatuh dah 10 sen dalam surat ni. Dia mari follow, dia mari follow perawat. Gitu semua. Kita kalau pergi mana-mana mesti ada 10 sen, 20 sen. Mesti ada kat tu sebab jin ada mulu, wallahu a'lam lah, ada kedok barang tak nampak, peduli ke dia lah. Tak cara ke jin, tapi kita cara dengan amalan kita insya-Allah tak ada apa. Itu di antara perkara-perkara. Lepas tu yang ke-6, sihir digantung namanya. Jenis dia. Digantung ni biasanya gantung atas lah. Contoh macam paku. Contoh macam lagi dia ada guna azimah takkan. Menggunakan ataupun menggunakan biasanya diikat. Jarang berlaku lah kita jumpa, tapi pernah sekali jumpa diikat pada burung merpati. Tu orang paling payah lah nak cari. Diikat pada kaki burung merpati. Biasanya pukul 12 tengah malam burung merpati mari duduk atas rumah dia, duduk main ketuk ketak duduk main atas. Pernah berlaku kepada seorang pesakit di dekat Agro Setiu. Dekat Agro Setiu pernah berlaku. Bini dia kenalah, bini dia memang kepanasan semua. Malam-malam ada dengar burung duk main atas pukul 12 tengah malam. Lepas tu tengok pagi esok tak ada. Pukul 12 malam mari pula. Biasanya malam Jumaat lah. Atau dekat ke pahal kasar tu memang waktu yang biasa tu bomo moja. Hidup bomo. Hidup moja waktu tu. Terutamanya hari Jumaat lepas asar. Ini pengakuan sendiri lah, pengakuan sendiri daripada khodam jin sihir yang pernah kita rawat. Allahu a'lam sama ada betul atau tidak, tu serah kepada Allah. Dan yang terakhir jenis sihir yang popular hari ini melalui tiupan daripada jauh. Tok bomo duk jauh, tiup kena ke kita. Tiup kena ke kita. Biasanya melalui gambar. Melalui dia bagi nama nama bemok biasa. Nama bemok. Nama bemok. Sebab tu orang yang mitok nama bemok ni jangan bagi. Tok bomo ke siapa ke nama nak berubat nama bemok kalau dia mitok jangan bagi. Bahaya. Jangan mitok bila dia bagi. Sebab orang hidup nama ben ayah. Nama ben ayah. Orang mati je nama ben mok. Dipingkan kepada mok arwah. Contoh kita buat tahlil kan tak? Arwah si pulang ben ataupun binti mok dia. Itu arwah. Orang hok mati. Kita ni mati ke hidup. Bila hidup maka dipingkan kepada ayah. Itu di antara jenis-jenis sihir. Maka kita kena tentukan sihir-sihir itu. Tu yang kedua. Bila kita sudah tentukan, contoh kita ambil satu, sihir ditanam. Sihir yang ditanam di dalam tanah lah. Kita ambil, dapat dah satu, dapat situ sihir. Lepas tu yang kedua, sihir jenis dia ditanam. Okey, lepas tu kita akan cari barang. Biasanya lah kita akan cari barang sihir tersebut sebagai buku sihir. Kita akan cari melalui beberapa kaedah lah. Kita akan cari barang tu. Yang pertama, kita minta kepada pesakit ataupun kita sendiri, kita istiftah, iaitu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ditunjukkan di mana barang-barang tersebut. Kaedah hak paling mudah biasa kita buat, kalau di rumah pesakit kita bawa dia berjalan kawasan sekitar rumah. Bila berjalan tu sambil dibaca Al-Falaq An-Nas pesakit tersebut, maka akan ada kesan dia bila terpijak barang-barang sihir. Contoh jalan-jalan pak pijak sambil baca Al-Falaq An-Nas, senyap situ. Sanyak ketua badan, kadang ada hak rebah.
Kadang mari kerja kita mula. Kadang nak sepak. Ada belaka tu tapi alhamdulillah setakat hari ni boleh ngelok lagi. Boleh ngelok lagi sepakan flying kick daripada jin. Alhamdulillah. Tapi pernah sekali hari itulah di Johor. Dia terkang dok naga benda. Jin duk atas. Bukan jin yang makna kata tuan jin tu duk atas kita. Allah puan, Allahu Rabbi. Bapak musuh duk atas tempat atas. Tak ada nak ngelok gapo dah. Masa tu tak tahu dia ganak sangat. Tapi itu yang berlaku, makna kata kita akan cari barang-barang sihir dan dibatalkan. Bila dah jumpa kita gali, tengok ada ke tak. Kalau tak ada, kita hanya siram dengan al-falaq bacaan, kita siram sahaja tempat tu sampailah dia pesakit tersebut hilang rasa. Hilang rasa pada tempat tersebut, ataupun kalau jumpa barang maka kita musnahkan barang tersebut. Kalau hak jenis kain ataupun hak jenis makna kata perlu potong, kita potong. Yang perlu ketuk, kita ketuk. Contoh macam duit shilling atau semua, kita kena ketuk, dicacakkan bentuk dia, kita rendam di dalam air ruqyah selama 1 ataupun 2 jam. Lepas tu kita kena tanam balik. Tanam di tempat yang tak ada orang lalu lah. Tanam di tempat yang sepatutnya. Kalau ayat Quran contoh, kita kena bakar tu pun abu dia kita kena simpang, kena tanam pada tempat yang sepatutnya. Sebab Al-Quran kita bawa juga, tapi tak sampai sini. Ada dalam kereta Quran kecil je. Kita hok ngapal Quran 30 juzuk yang ingat dalam kepala, orang panggil pula 30 juzuk. Nak baca tu pun tak boleh. Kecil sangat-sangat. Tanya dia guna buat apa? Tak ada apa. Tok Bomo suruh bubuh dalam bit duit. Tok Bomo suruh letak dalam bit duit semata-mata, jangan buka. Jangan buka bit duit tu sampai ke mati. Tapi alhamdulillah dia insaf taubat, dia rasa nak buka. Dia rasa nak buka, maka dia buka tengok pelik, maka dia mari berubat. Itu di antara perkara-perkara ni lah. Maka bila kita dah tahu apa semua tu, kita ruqyah pesakit. Dan bila kita ruqyah pesakit, dan di antaranya adalah perdebatan dengan jin tu, berlawan dengan jin tu biasalah. Kadang ada kerasukan, kadang ada yang tidak kerasukan. Bukan semua kerasukan. Bukan semua pesakit sihir kerasukan. Ada yang kerasukan, ada yang tidak kerasukan. Itu di antaranya. Lepas tu kita akan keluarkan jin tu. Kita akan keluarkan jin tu dengan cara yang kita buat. Lepas tu kita akan bagi tazkirah kepada pesakit, dan kalau bagi tazkirah kepada jin tu sekali. Bagi tazkirah. Sebab jin ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala sebut dua golongan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Jadi golongan jin dan golongan manusia, memang dia Allah Ta'ala memberatkan atas dia sama macam kita. Sama macam kita. Dia wajib menunaikan ibadah, dia wajib buat tu, dia wajib buat ni. Ada benda yang kena dilakukan. Biasalah manusia ada hak baik, ada hak jahat. Jin pun gitu juga. Ada hak baik, ada hak jahat. Bahkan jin ada hak munafik, fasik, kafir. Hak macam kita juga sama macamnya, fasik, munafik dan kafir. Maka kita pun jadi macam-macam masalah yang berlaku bila main dengan jin ni lah. Dulu tak pernah sakit, ni habis sakit tubuh badan. Jarang beteng diri ni lah. Rasa ragu. Nak terdatih je pernah. Nak terdatih badan ni boleh tahan kedok dengan gangguan jin. Tapi alhamdulillah setakat hari ni tak ada lagi lah benda-benda yang berat-berat. Cumanya tak urut je lah. Mungkin kena cocok vaksin 3 kali cocok. 3 kali cocok. Vaksin pertama, kedua, ketiga booster pula. Cocok booster jadi macam boleh. Jadi macam boleh. Diberobat pun malah, begitu pun malah, ni pun malah. Jadi macam-macam masalah. Tapi alhamdulillah sampai juga hari ni. Walaupun tak berapa nak sampai dah tadi pun. Tak berapa nak sampai dah. Sampai rumah tadi, Allahu Rabbi, berasa malah. Rasa malah. Tapi dah pesan beberapa kali dah mari. Alhamdulillah boleh mari juga. Jadi itu ni antara perkara-perkara yang kait dengan
sihir. Jadi insya-Allah kalau ada soalan kita akan buka lepas daripada ni. Wallahu a'lam. Itu saja. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Jalaluddin atas jawapan sebentar tadi. Jadi insyaAllah kita teruskanlah. InsyaAllah ni soalan terakhir lah. Kita soal jawab soalan terakhir ni secara ringkas je lah. Jadi soalan ini ditujukan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salihin. Soalannya berbunyi, saka ni ada berapa jenis? Dan bagaimana cara untuk kita putus ataupun batalkan sangka tersebut. Okey, dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, ini dah akhir dah ni. Tuan-tuan dan rahmati Allah, masyarakat Melayu kita 70% ada saka. Saka yang tak nampak lah. Yang mana semua orang tak say lah saka tak nampak ni. Jadi kita cek lah sekejap malam ni. Ringkas saja ni. Tak kerasukan, insya-Allah tak kerasukan. Tapi hak buat tu akan rasa sikit. Hak rasa tu kena berubah lah. Hak rasa. Di saka ni ada 4 jenis. Pertama, dia mari dengan sebab sihir. Keturunan kita pernah kena sihir. Tak pernah batal, tak pernah ataupun berubah cara dak betul. Lepas tu mengandung anak. Nikah mengandung anak. Masa duduk mengandung tu kita ada lagi kerasukan. Anak tersebut lahir, dia juga terkena seperti mana kita terkena. Dipanggil warisan sihir. Kita terkena sihir, anak kena juga. Dipanggil sihir wirasi. Warisan sihir. Tapi dia duduk ada 4 saka. Dia mewarisi saka sihir mak dia. Sihir saka lah. Mewarisi sihir mak ayah dia. Yang kedua, dia ni terima. Dia terima saka asli lah. Dia terima daripada warisan keturunan dia. Nak mati dekat mak ayah dia kata ambil dah hak aku ni. Sama ada melalui perkataan barangnya dia terima. Terima ambil. Okay. Dia rela dia ambil. Yang kedua dia ambil melalui mimpi. Terima melalui mimpi pun ada. Yang ketiga, dia keturunan Tok Bomo. Tok Bomo ataupun tukang sihir keturunan dia. Dia tak terima. Tapi syaitan tersebut mesti diwarisi. Maka terima cara paksa juga. Dia mewarisi kebolehan-kebolehan, perawatan-perawatan yang terdahulu orang yang keturunan dia. Tu secara paksa. Jadi pandai. Kalau dia tak merawat orang, tak berubat, tak sihir orang, tak buat perubatan bomoh, dia akan sakit. Biasa dia sakit lama, tak boleh merawat tiba-tiba. Ini perlu diteliti. Dia perlu dirawat sebenarnya. Yang keempat, anak tu yang kecil lagi dia pandai. Nampak bukan-bukan, pusara pun ada 2, aktif pelik. Biasa pusara 2 ke atas. Aktif pula boleh nampak dan dia rasa itu anugerah. Dipanggil indigo lah, ada kebolehan-kebolehan yang menyalahi adab fitrah manusia. Dia ni saka sebenarnya. Dia bukan kelebihan saka. Jadi malam ni macam mana nak batal? Pertama, kalau ada barangan berkaitan dengan khadam ataupun orang-orang yang terdahulu bagi ada kaitan dengan jin. Itu kena dimusnahkan dahulu. Kena dibatalkan. Tali pinggir ke? Cicing pelik-pelik jumpa ke ada hutan. Kalau kita beli ada masalah. Beli kedai. Hak jumpa mimpi, dia duduk belakang pusu. Bangun pagi esok betul ada. Jangan ambil. Ambil boleh. Katok. Jangan terima. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, barangnya kena musnahkan. Yang kedua, iktikad dalam jiwa nak kembali kepada Allah, tidak tosi ada kaitan dengan jin. Tosi. Amal ibadah kita tosi. Kehidupan kita tosi ada kaitan. Kena putuslah. Seterusnya amal sunnah betul-betul. Jadi malam ni kita cek. Tuan-tuan ikut baca ayat saya. Mudah ni. Akad kedua belah langit berlaku. Kalau ada nak kerasukan, kawal sikit ya. Tapi kita ada perawat kita ni dalam ramai-ramai ada perawat lelaki pun ada. Kakak ada kecemasan. Okey ya, tak ada kedua belah tangan. Saya baca dulu, tuan-puan baca. Niat
Ya Allah, aku nak putus segala hubungan dengan bangsa jin. Sama ada dari keturunan, barangnya, amalan. Niat. Ya Allah, aku nak putus segala hubungan dengan bangsa jin. Sama ada dari keturunan, barangnya, amalan ataupun gangguan yang ada pada kulah. Okay, rapatkan kedua belah tangan. Saya baca dulu, tuan-puan baca. Niat ikhlas baca dengan yakin. Pejamkan mata belakang. Sebab apa pejam mata? Nak suruh fokus ya. Saya mula dah, boleh? Saya baca dulu, tuan-puan baca dengan kuat. Bila saya suruh sebut nama penuh binti ayah, bin ayah belakang. Dia akan rasa, kalau ada lah, dia akan seketar tangan dia. Lepas tu rasa sedih. Rasa sedih dengan getar tangan atau menjadi kerah tangan, kebah. Jodoh tu memang ada. Okey, ataupun panah di bahagian belakang. Kita cuba. Insya-Allah. Bismillah. Saya mula dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhanku, akulah hamba-Mu. Engkaulah yang Maha Berkuasa, yang Maha Esa, yang Maha Melindungi, lagi Maha Menyembuhkan. Sembuhkanlah, lindungilah daku. Ya Allah, ya Rabb. Sesungguhnya aku. Sebut nama penuh masing-masing pengayah. Aku mewakili diriku sendiri, dan aku mewakili seluruh keturunanku, sama ada di sebelah pihak ibuku, ayahku, keluargaku, keturunanku, tempat tinggalku, segala amalanku. Maka sesungguhnya kerana Allah, mulai hari dan saat ini, aku memutuskan dan membatalkan. Aku memutuskan dan membatalkan. Aku memutuskan dan membatalkan segala ikatan, perjanjian, berhubungan, bertalian, barangan, amalan yang berkait antara diriku dengan segala jin, sama ada yang menggangguku di alam mimpi, ketika terjaga, yang aku ketahui, tidak ketahui, zahir dan batin, aku putuskan dan batalkan segalanya kerana Allah, dengan izin Allah, atas kuasa Allah. Wahai bangsa jin, berhenti menggangguku. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindungku dan penolongku. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillah, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Amin ya rabbal alamin. Siapa ada perasaan sedih tanpa sebab, yang mari sayu atau mari nak netik air mata, itu ada keturunan lah saka. Pendamping, pengasih, pecinta. Hak mana kerah ada tangan tu, dia rasa nak kerah dia, sama ada jadi rima, nak jadi gini ataupun nak jadi gini, itu memang ada jin dalam badan. Itu memang kena rawat lah. Itu cara scan, yakni cara nak cek. Baca jelas, tidak menyalahi syariat. Pertolongan jelas, doa kepada Allah. Maka dibolehkan jampi tadi, kerana jelas, tidak menyalahi syariat, bahkan ada manfaat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau rasa sedih tu, kena marilah berubat. Esok kita buka untuk perubatan di sini.
Mula pukul 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Tahun ni hak tu kita buat. Dah masa mana kena buat? Tak dah, sebab tempat lain banyak lagi kita kena pergi. Banyak tempat. Untuk kapun ni esok hari lah kita buat. Pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kena bayar tidak? Tidak kena bayar. Kita buat percuma. Cuma siapa nak infak boleh tak ada tabung lah. Sama ada tabung masjid pun boleh dan sebagainya. Tabung yang disediakan. Niat. Kerana salah satu jalan kesemua adalah berinfak. Seria, 2 ya, ada orang salah. Tuan-tuan, 9 pagi hingga 12 tengah hari saja esok di Masjid Nurul Islam ni, Kampung Tanaka. Boleh mari dah bawa anak-anak dan sebagainya. Hak mana sakit lah, kita akan rawat secara semua sekali. Perawat akan ada lah esok. Puan-puan, laki-laki akan ada esok. Kita buat serentak, insya-Allah lah. Kalau berlaku kerasukan itu benda biasa, kita boleh handle insya-Allah dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah tadi forum perdana. Yang terakhir sekali sebagai penutup, kami akan ijazahkan ayat pembenteng. Tuan-puan yang kena ikut saya bacalah. InsyaAllah kita mula dengan surah Fatihah dan ayat surah Fatihah dan 3 kul yang akan dikelolakan oleh Fadil Ustaz Jalaluddin. Kena ikut baca ayat, ikut sama-sama baca. Bukan dia baca dulu baru kita ikut, sama-sama baca surah Fatihah 3 kul. Seterusnya saya akan ijazahkan 10 ayat pembentengan. Nanti kita bagi PDF dia. Ada hadis dia, ada dalil hadis, ada rujukan kitab, muka surat sekali kita bagi. Benda sahih, benda ni kita perlu amal. Rasulullah bersabda, siapa yang amal ayat-ayat ini akan dilindungi oleh Allah. Kalau baca pagi sampai ke petang, baca petang sampai ke malam, baca malam sampai ke pagi. Dan tidak ada apa-apa mudarat yang dia tidak suka berlaku dengan izin Allah SWT. Jaminan daripada siapa? Rasulullah. Jaminan yang kita boleh pegang. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita mulakan dengan surah Fatihah dan ayat 3 kul. Tafadhal. InsyaAllah kita baca sama-sama surah Al-Fatihah dan 3 kul. Kita baca sekali sama-sama insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Dengan ini saya ijazahkan kepada tuan-tuan untuk diamalkan insya-Allah. Kita jawab insya-Allah kami terima. Tadi amalan dia baca semua lah lepas solat. 3 kul tu Nabi baca 19 kali sehari. Kalau kita boleh lebih lagi baik. 3 kali pagi, petang, sebelum tidur, lepas solat baca. Nabi baca 19 kali sehari daripada pagi sampai ke malam. Sebelum tidur pun Nabi baca. Tu ada hadis dia. Jadi yang terakhir ni adalah 10 ayat pembentengan.
Ikut saya bacalah sama-sama. Mudah ya. Ayat dia biasa dengar belaka dah. Cuma mungkin tak rajin temu hadis ni. Hadis sahih tuan-tuan. Ada banyak hadis, kita bagi 2 hadis. Ada dalam PDF, nanti saya bacalah nanti. Insya-Allah. Kita mulakan dengan surah. Dia 10 ayat pembentengan ini dulu ada surah Al-Baqarah belakang. 4 ayat awal surah Al-Baqarah. Kemudian ayat kursi 5. 2 ayat setelah ayat kursi la iqwa fitin Allah waliyul lazi 5 ni 7. Dan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah 10 syukur. Lillahi ma fis sama amana rasul la yukallifullah. 10 ayat pembentengan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sebenarnya ayat 1 hingga 4 sahaja, tapi saya baca tadi ayat 1 hingga 5. Sebab kita biasa amal gitu, tak apa, lebih ayat Quran tak apa. Dalam hadis sampai ayat 4 sahaja. Lebih tak apa, benda baik. Kalau benda tak baik ni gini, dia berzikir, mundur zikir jangan lebih, lebih tak jadi, lebih jadi isik. Kalau kurang tak jadi, itu perubatan tak benar. Sebab benda baik lebih, kau baik ya. Muamal 1000 jangan lebih, lebih jadi gila. Tak cukup tak jadi, itu mengaku. Jangan terima amalan gitu. Dia lebih tak apa. Jadi tadi 4 ayat dah. Nah, kita baca 5 tadi tak apalah, lebih. Seterusnya ayat kursi sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, seterusnya 2 ayat setelah ayat kursi. La ikraha fiddin sama-sama. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 7 ayat, 3 ayat lagi. 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kita mula lillahi ma fis sama amana rasul yukallifullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم. Saya mengijazahkan kepada tuan-puan semua 10 ayat pembentengan, moga-moga dimanfaatkan dan diberkahi oleh Allah, insya-Allah. Baik tuan-puan, amal dengan yakin. Terakhir, yakinlah perubatan Al-Quran terhebat. Kalau ada orang kata orang tak link Al-Quran saja kena capur benda ni, orang tu iman bermasalah. Sebab Allah sendiri menjanjikan kepada kita, wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa, jadi penyembuh daripada penyakit, wa rahmatul lil mu'minin, ila akhir ayat. Sadaqallahu azim. Penyembuh penyakit dan rahmat bagi orang yang beriman. Orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, Al-Quran tak berkesan pada dia. Orang yang beriman yakin dengan perubatan Al-Quran, dengan janji-janji Allah dan Nabi, Al-Quran berkesan pada dia. Bukan kerana amalan itu baca pula pada minyak untuk pengasih, untuk orang kasih pada dia, ada. Kita tinggal benda-benda ni. Ni. Maka kembali balik kepada ajaran Al-Quran, As-Sunnah, apa yang diajarkan oleh alim ulama dibawa kepada kita. Yakin dengan perubatan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber kesembuhan, Al-Quran adalah sumber hidayah, Al-Quran adalah sumber ketenangan dan kesejahteraan dunia dan akhirat kita. InsyaAllah moga-moga forum perdana pada malam ni, walaupun last minute, alhamdulillah ramai juga mari, masih banyaklah. InsyaAllah kalau ada lain masa kita akan buat topik yang lebih hebat, lebih ganah lagi. Kita bawa lagi barang-barang yang pelik-pelik kita bawa. Ada kita masih sipel lagi, tak batal lagi. Batal dah tapi tu dia saya ambil keris tebal. Tu. Molek-molek ada tebal depan mata kita masa dibaca ruqyah. Ada khadam, kita batal dah. Sampai hari ni tu dia tak mari ambil, takut. Dia ambil rumah dia tak ada orang. Keris saja duk gegar atas rumah. Kita naik ambil. Ada masalah. Sebab apa? Tidak ada yang boleh menandingi mukjizat ayat Al-Quran. Bila kita ada Al-Quran, yakin Allah ada bersama dengan kita. Sebab Al-Quran kalam Allah, tak ada lebih hebat. Mukjizat yang terhebat Nabi Muhammad, Al-Quran. Tinggal pada kita sampai hari ni siapa bersama Al-Quran, dia akan jadi hebat. Orang hebat dimuliakan oleh Allah, insya-Allah. Itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak.
Daripada kami minta maaf terkasar bahasa, terlewat masa. InsyaAllah serah kembali kepada moderator. Soalan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salihin. Jadi insyaAllah sebelum kita menutup forum kita, kita bukalah sekejap sesi soal jawab. Tak ada tuan-tuan dan puan yang ingin bertanyakan apa-apa soalan, silakan. Pihak muslimin dululah. Kalau ada yang bertanya ke soalan, silakan boleh bertanya sama ada daripada panel 1 atau panel 2. Dia tak ada muslimin, muslimah ada kau tanya apa jadi soalan kau. Okay, sekali lagi saya tanya ada ke? Nak tanya beberapa soalan kepada ahli panel kita. InsyaAllah sebelum kita tutuplah forum kita malam. Kita Alhamdulillah. Okay, jadi tuan-tuan dan puan, selesai sudah forum kita pada malam ini. Sekali lagi terima kasih kepada ahli panel kita. Panel pertama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salihin, panel kedua Al-Fadhil Ustaz Jalaluddin. Terima kasih juga kepada pihak Masjid Nurul Islam dalam menjayakan program forum perdana Ruqyah Syar'iyyah pada malam ini. Jadi insyaAllah saya tutuplah forum kita dengan sebuah nasyid berkaitan dengan Al-Quran, insyaAllah. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Kalamu Rabbina hidayatuna ata'u Jibrilu ala rasulina. Kalamu Rabbina hidayatuna ata'u Jibrilu ala rasulina. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. 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 Baik, itu sahaja dari saya. Saya akhiri forum kita pada malam ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat boleh bersedia untuk salat isya.